Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jadi seperti biasa, jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya ya. Baik, jadi live hari ini pendek. Saya nak bincangkan satu krisis yang sedang melanda kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim ataupun kerajaan gandingan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Jadi mereka menamakan kerajaan ini kerajaan perpaduan. Ini adalah satu pembohongan yang mereka masih degil dan ingin memarakkan, ingin tetap menggunakan istilah itu sehingga hari ini. Sedangkan tidak ada maksud kerajaan perpaduan dalam senario di mana wujud satu pembangkang melibatkan satu gabungan parti yang besar. So ini bukan kerajaan perpaduan. Ini tidak pernah dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Kalau anda rujuk kepada kenyataan-kenyataan istana, ini adalah kerajaan campuran atau gandingan Barisan Nasional, khususnya Barisan Nasional dan Pakatan Harapan ya, bersama GPS, GRS ya. So, kerajaan gandingan ini sedang dilanda satu krisis yang besar, krisis dalaman ya, di mana hubungan antara PH dengan BN di banyak peringkat ada keretakan serius. Hubungan dalam PH sendiri pun ada keretakan serius. Antara DAP ada masalah dengan PKR, Amanah pun dikatakan ada masalah dengan PKR dan DAP, dan di dalam Barisan Nasional memang jelas terang ragi bersuluh UMNO ada masalah dengan MCA dan MIC, dan di antara mereka ada masalah besar. Okey. Jadi banyak masalahnya, dari sudut agihan kerusi kepada pelantikan Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri, walaupun berdepan 47 pertuduhan jenayah, walaupun kita dijanjikan bahawa dia akan disiasat berhubung penglibatan dia yang jelas, yang telah diakui oleh pelbagai ikon PH yang hari ini duduk sebagai menteri. Rafizi Ramli ya, Menteri Penerangan hari ini, Anwar Ibrahim, semuanya telah menyatakan dengan jelas penglibatan ya, dari sudut perolehan dan sebagainya, hitam putih dah keluar, tetapi dinaikkan sebagai Timbalan Perdana Menteri dan tidak disiasat. Sedangkan Anwar cuba menipu rakyat, kononnya kerajaan dia bertekad untuk memerangi rasuah ya. Kemudian pelbagai isu lah, mereka tidak puas hati sama satu sama lain. DAP tidak berpuas hati dengan pelantikan Zahid, Amanah pun ada tokoh-tokoh tertentu tidak berpuas hati dengan pelantikan Zahid ya, sebab benda ni tak boleh dijelaskan, tak boleh dijelaskan kepada umum. There is no way you can explain this to the people ya. Jadi sudah timbul keraguan jika ya berlaku pilihan raya ya, walaupun PH dengan BN bekerjasama, sudah timbul keraguan di kalangan pemimpin DAP sama ada penyokong-penyokong PH akan menyokong calon BN di mana-mana kerusi ditandingi oleh BN ya. Begitu juga ada pemimpin-pemimpin dari PKR sendiri, kemudian dari DAP dan Amanah sudah ragu-ragu bahawa ada UMNO mampu menyumbang sokongan Melayu kepada PH. Jadi PH pun sudah takut mereka akan hilang sedikit sebanyak pengundi mereka yang sudah muak dengan pentadbiran Anwar yang menipu, yang tidak menunaikan janji-janji dia ya. Dan kemudian mereka sudah marah dengan pelantikan Zahid. Mereka sudah marah bahawa Anwar berjanji untuk tidak memegang portfolio Menteri Kewangan tapi dia pegang. Kemudian Anwar mengamalkan nepotisme, kemudian Anwar tidak siasat Zahid dan sebagainya. Jadi kalau dah hilang sebilangan penyokong mereka ya, mungkin ramai Cina, contohnya 10% Cina ke 20% Cina sabotaj tidak keluar mengundi ya, mereka perlu pertambahan banyak dalam pengundi Melayu. Tetapi mereka sedar hampir seluruh, lebih 90% pengundi Melayu ni lah ni duduk menentang kerajaan. Jadi mereka ragu-ragu, boleh tak UMNO ni menyumbang kerusi undi Melayu kepada PH. Kemudian adakah kalau PH beri kerusi-kerusi tertentu kepada orang-orang UMNO ya, sebab mereka dah bekerjasama PH dengan BN. Jadi semestinya bila bertanding, mereka tidak boleh bertanding menentang satu sama lain, dan mereka perlu berbincang. PH mungkin perlu beri sejumlah kerusi tertentu kepada UMNO. Jadi mereka
bimbang. UMNO dah tidak ada sokongan Melayu. Kalau mereka beri kerusi tertentu kepada UMNO, adakah penyokong PH sanggup menyokong UMNO yang diketuai Zahid Hamidi? Ya. So ini telah menimbulkan perpecahan serius di dalam PH. Kemudian di dalam BN pun sudah ada ramai MP yang tidak mahu teruskan atau tidak, memang dari awal lah mereka tidak menyokong Anwar, sebab Zahid sebenarnya telah memperdaya MP-MP ni, memperdaya rakyat dan cuba memperdaya Agong dengan membuat warkah dan menipu kepada Agong kononnya 30 MP BN sokong Anwar. So di situ dah jadi kritikal, sebab di dalam BN ni majoriti dia tak sokong Anwar. Jadi saya memang yakin kerajaan akan jatuh. Cuma perkabaran kalian tinggi selepas PRN, kerana semua ni MP-MP ni akan tunggu selepas PRN. Ya. So PRN ni DAP takut tak akan dapat sokongan orang Melayu. Ya, DAP takut prestasi DAP akan menurun, prestasi Amanah akan turun, prestasi PKR akan turun. UMNO pula dia memang sebenarnya tidak yakin dia boleh menang banyak kerusi. Dia memang dah tahu dia akan hilang banyak kerusi. Ya, tapi UMNO ni memang pandai menipu untuk kekal berkuasa. Zahid pandai menipu untuk kekal berkuasa. Kalau kita lihat sebelum PRU 15, Zahid menipu. Dia kata BN ni memang akan menang besar, sebab itu dia nak pilihan raya awal. Sebenarnya pada masa tu, pada masa Zahid minta parlimen dibubarkan awal, parlimen memang nak dibubarkan tak sampai setahun, tapi Zahid tak mau tunggu. Dia kata BN akan menang besar kalau buat sekarang. Ya. Sebenarnya Zahid terdesak nak bubar parlimen sebab dia sudah masuk pakatan bersama Anwar. Dia dah tahu BN takkan menang besar. Ya, tapi memang dah bertekad untuk bentuk kerajaan bersama Anwar, dan Zahid jadi TPM. Jadi Zahid terdesak sebab dia nak jawatan itu. Ya. Jawatan itu menimbulkan risiko berlaku tekanan terhadap mahkamah. Ya, dan kita sudah lihat kesan tekanan ini. Dengan cara yang mencurigakan, pasport dilepaskan kepada Zahid. Dengan cara yang mencurigakan, kes Zahid ditangguhkan dan ada kemungkinan akan digugurkan oleh Peguam Negara. Jadi memang atas keterdesakan Zahid melakukan semua ni. Jadi Zahid menipu BN akan menang besar. Kita dah lihat sekarang Zahid ni kuat menipu. Jadi sekarang pun mereka boleh tipu. Oh tak apa, UMNO ni boleh dapatkan sokongan Melayu sebab mereka nak kekal kuasa. Tetapi hakikatnya kita tahu Melayu tidak lagi sokong UMNO. Jadi ini DAP dah nampak, Amanah dah nampak, ada orang-orang dalam PKR dah nampak, ya. Dan UMNO sendiri tahu dia tidak akan menerima banyak undi daripada orang Melayu. Jangan cerita nak bagi undi Melayu kepada PH. Depa sendiri takkan disokong orang Melayu. Masakan orang Melayu yang sokong UMNO ni akan setuju kerjasama dengan DAP. Ya, Zahid bersumpah, ya, demi Allah dia tak akan bekerjasama dengan DAP dan Anwar. Dia telah memungkiri janji itu. Orang yang boleh buat begitu, dia boleh menipu macam-macam, pelbagai. So semua dah kucak-kacir. Jadi apa DAP buat, apa PH buat, ialah mereka buat satu ketetapan. Menurut ketetapan itu, kerusi-kerusi yang sudah dimenangi oleh PH, UMNO tak boleh minta. Ya, cuma kalau ada kerusi-kerusi tambahan yang akan ditandingi oleh yang PH tak menang, BN tak menang, itu pun bukan bagi ke UMNO, itu pun kena bincang dan kongsi antara PH dengan BN. Jadi kalau ikut formula ni, BN di Pulau Pinang dia nak bertanding pun maksimum dia boleh bertanding 3 kerusi. Ya, sebab PH kerusi yang dia menang dia tak mau lepas. Ya, dia jadi hanya kerusi-kerusi tambahan sahaja BN boleh minta, itu pun kena kongsi. Jadi 2-3 kerusi je BN boleh bertanding dekat Pulau Pinang. Ya, di Negeri Sembilan tak ada perbincangan sebab PH dah hanya 2 parti yang pegang Negeri Sembilan, PH dan BN. Jadi kalau ikut formula DAP, kerusi-kerusi yang sudah dimenangi oleh PH, BN tak boleh minta. Kerusi-kerusi yang sudah dimenangi oleh BN, PH tak minta. Jadi UMNO tidak boleh bertanding mana-mana kerusi tambahan. Ya, dia sangkut dengan kerusi yang dia menang je. Dan keputusan kerusi-kerusi yang adalah ni dalam 6 negeri adalah keputusan pada PRU 14. Pada masa PRU 14, sokongan terhadap UMNO ni masih ada di kalangan orang Melayu. Tapi dalam tempoh 5 tahun, sokongan tu hampir pupus.
Jadi kalau UMNO tidak boleh tingkatkan jumlah kerusi yang bertanding di Pulau Pinang, di Negeri Sembilan, ya, dia mesti akan hilang banyak kerusi. Dan begitu juga PH. Maknanya PH dengan BN sekarang berada dalam keadaan kritikal. PH harapkan ada sokongan tambahan orang Melayu dari UMNO dan dia makin nampak benda tu tak akan jadi. Sebaliknya, sokongan Melayu adalah terhadap Perikatan Nasional dan ramai sedang tunggu pilihan raya negeri untuk undi sama ada bersatu atau PAS. Orang Melayu, dia nak keluar ramai-ramai. Jadi dalam senario ini, memang kita anggar banyak negeri akan jatuh ke tangan Perikatan Nasional. Sekurang-kurangnya Selangor Negeri Sembilan, ya. Jadi untuk mengelakkan senario inilah DAP, PH, PKR, Amanah cuba berpura-pura bahawa mereka tidak ada masalah, sedangkan sekarang ni di dalaman dia memang ada banyak perpecahan, ya, banyak perpecahan, banyak keraguan. UMNO pun tengah pening. Kalau kita tak tambah bilangan kerusi, dahlah sokongan Melayu teruk, kita mungkin akan hilang kerusi yang sedia ada. Sebab kerusi-kerusi ni adalah keputusan PRU 14. Kita dah lihat pada PRU 15, UMNO jatuh teruk. Maknanya kita akan jatuh teruk kalau kita tak tambah kerusi yang kita tanding. Tapi kita tak boleh minta dekat PH. Maknanya kita akan pupus, ya. PH pula dia takut, alamak, kalau kita tak dapat sokongan orang Melayu, mungkin China dengan India ramai yang tidak akan keluar mengundi, kita pun kena teruk. Ini jawabnya Perikatan Nasional akan menang. So dengan itu sudah bermula misi untuk buruk-burukkan PAS dan bersatu dari awal lagi, dan misi itu sedang dirancakkan. Dan cara mereka merancakkannya ialah dengan cuba menghalalkan kerjasama UMNO dengan DAP, dengan berkata dulu PAS pun kerjasama dengan DAP, dulu Mahathir pun kerjasama dengan DAP, dulu Tengku Razaleh juga bekerjasama dengan DAP. Tetapi mereka lupa beritahu bahawa betul, PAS dulu kerjasama dengan DAP, Mahathir dulu kerjasama dengan DAP, ya, malah Tengku Razaleh dulu kerjasama dengan DAP. Tetapi ketiga-tiga mereka menyatakan dengan jelas kepada rakyat bahawa mereka akan kerjasama dengan DAP lama sebelum pilihan raya umum. Contohnya kita lihat PAS, lama sebelum PRU 13, PAS dah umum dia nak kerjasama dengan DAP. Jadi rakyat ada hak, ada kebebasan untuk memilih sama ada mereka terima kerjasama itu menerusi peti undi. Sebab PAS dah beritahu awal-awal sebelum pilihan raya. Begitu juga Tuan Mahathir. Lama sebelum PRU 14, Mahathir dah isytihar dia kerjasama dengan DAP dan dia beritahu sejelas-jelas mungkin kerjasama ini adalah hanya untuk menumbangkan kleptokrat UMNO. Jadi Mahathir beri pilihan kepada rakyat, awak boleh pilih menerusi peti undi, anda sokong ke tidak kerjasama ini. Begitu juga Tengku Razaleh sebelum pilihan raya umum 1990. Lama sebelum pilihan raya, Tengku Razaleh dah isytihar dia nak kerjasama dengan DAP. Jadi dia beri pilihan kepada rakyat untuk sama ada memutuskan anda terima atau tidak kerjasama itu menerusi peti undi. Zahid tidak, dia bersumpah demi Allah dia tidak akan, dia berikrar demi dia tidak akan kerjasama dengan UMNO dan DAP. Kemudian dia kencing kat penyokong dia selepas PRU, ya. Kenapa dia tidak buat sebelum PRU? Sebab dia takut orang Melayu tak akan sokong lagi. Sama macam PH, dia kencing rakyat, dia kata dia lawan kleptokrat, ya. Lepas PRU baru dia kerjasama, itu pun atas tipu muslihat. Dia guna alasan Agong yang titah. Agong tak pernah titah BN dengan PH wajib kerjasama demi perpaduan, tak pernah. Tak pernah. Kerajaan ditubuhkan atas tipu muslihat Zahid yang membuat warkah palsu, dalamnya menipu kononnya 30 MP sokong Anwar. Jadi kalau mereka dah bertekad untuk kerjasama, mengapa mereka diamkan perkara ni selepas PRU? Sebab mereka tahu sekali kerjasama itu dah berlaku, ada segolongan tertentu China dengan India tak boleh terima, ya. Jangan kata mereka tak boleh terima kerjasama dengan kleptokrat, tambah lagi pula Anwar naikkan sebagai TPM, tambah lagi Anwar senyapkan skandal LCS untuk lindungi Zahid, ya. Begitu juga orang UMNO tak mungkin akan terima DAP, lebih-lebih lagi bila Zahid sudah bersumpah, berikrar tidak akan kerjasama dengan DAP. Sebab itu mereka takut untuk umum sebelum PRU.
Jadi sekarang lepas PRU, bila Anwar nampak, bila Zahid nampak program-program mereka untuk cuba mengaburi mata rakyat tidak berjaya, bila gelombang penyatuan Melayu Islam makin besar, kebencian terhadap mereka ni makin meningkat, jadi mereka memburuk-burukkan PAS dan cuba halalkan DAP dengan berkata PAS pernah kerjasama. Jadi apa salahnya kita kerjasama? Tapi mereka lupa beritahu bahawa kerjasama-kerjasama terdahulu diumumkan sebelum PRU. Kerjasama ni adalah kerjasama penipuan atas tipu muslihat. So, keretakan dah serius dalam PH dengan BN dan antara PH dengan BN, dan keretakan ini mungkin akan menjurus kepada keruntuhan tanpa sesiapa perlu buat apa-apa jika UMNO gagal memberi sokongan Melayu kepada PH, dan jika PH dengan UMNO secara total mengalami keruntuhan teruk, maka mereka akan mula tuding jari antara satu sama lain. Semestinya PH akan tanya, kita kerjasama dengan UMNO, kita kena teruk, mengapa kita kerjasama dengan UMNO? Ya. Jadi kalau tidak pun MP-MP lompat, ya, kalau tidak pun berlaku usul untuk mengumbangkan Anwar, kerajaan ini akan tumbang dengan sendirinya. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.